Kumpulan kami akan membentangkan tentang al-adah muhakamah, iaitu adat dijadikan penimbang tara. Secara umumnya, maksud adat yang digunakan sebagai penimbang tara dalam penentuan hukum ialah adat dijadikan sebagai hakam atau pilihan untuk meletakkan hukum syariah yang tidak dikhususkan dalam nas undang-undang yang berbeza dengan adat secara khusus. Kaedah ini juga berkaitan dengan adat atau uruf. Syarat-syaratnya dia berkira dan cara bertindak dengannya dalam undang-undang Islam. Adat sama ada umum atau khusus digunakan sebagai penimbang tara dalam mensabitkan undang-undang yang tidak ditetapkan oleh syarak dengan melanggarnya atau syarat yang dipersetujui oleh kedua-dua pihak yang berakad. Konsep al-adah muhakamah. Istilah lain daripada al-adah iaitu al-urf yang secara harfiah bermaksud keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang diterima umum dan menjadi tradisi untuk mengamalkannya atau meninggalkannya. Syekh Zakaria Al-Ansari berkata, uruf ialah apa yang ditentukan oleh manusia berdasarkan penyaksian akal dan diterima dengan baik oleh fitrah. Adat ialah sesuatu yang berlaku berulang kali dan diterima baik oleh masyarakat. Dari segi bahasa, adat diambil daripada dengan maksud al-awidah dan al-ud, perkataan berulang-ulang. Ia adalah nama untuk pengulangan tindakan yang mudah dilakukan dan menjadi seperti kebiasaan. Al-Zarkasi berkata, sesuatu berlaku berulang kali, satu demi satu, menunjukkan ia tidak berlaku secara kebetulan. Ulama usul fiqh mendefinisikan adat sebagai sesuatu yang berulang tanpa ada kaitan dengan logik. Ini kerana jika pengulangan itu berpunca daripada hubungan akliyah, maka ia bukanlah sesuatu daripada adat. Malah ia adalah satu bentuk keperluan logik kerana pengulangan berlaku kerana kesannya setiap kali sesuatu itu memberi kesan. Sebagai contoh, cincin pada jari akan bergerak setiap kali jari itu digerakkan. Dalil Al-Quran dan Hadis. Yang pertama ialah adat hanya dijadikan penentu bagi mensabitkan hukum syarak apabila tidak terdapat nas yang menyalahinya. Dan yang kedua adalah pada asalnya pertanyaan dan kitab perbicaraan dipakai mengikut yang umum dan yang biasa, bukan yang ganjil dan yang jarang. Dan pada asalnya jawapan pertanyaan itu dibiarkan ikut apa yang diketahui oleh setiap kaum di tempat mereka. Baik, saya akan menyambung dari segi kaedah pecahan al-adah muhakamah, iaitu terdapat banyak kaedah pecahan dari al-adah muhakamah. Antaranya ialah al-haqiqatu tutariku bidilalatil al-adah, maksud hakikat ditinggalkan kerana petunjuk adat. Seterusnya al-ma'rufun baina tajaril kal masyrurat bainahum, apa yang diketahui di kalangan peniaga adalah seperti yang disyaratkan di kalangan mereka. Seterusnya iaitu al-ma'rufun urufan kal masyruratin syaratan, apa yang diketahui secara uruf sama seperti syarat yang ditetapkan. Baik, seterusnya yang kita tahu dalam segi adat al-muhakamah ni terdapat pada dua pecahan, iaitu antara adat dan uruf. Okey, apa hubungan antara adat dan uruf? Menurut Ibnu Al-Human, adat adalah uruf amali. Dengan itu, uruf lebih umum daripada adat kerana ada uruf yang kauli dan ada yang amali. Setiap adat adalah uruf, tetapi bukan setiap uruf itu adalah adat. Seterusnya, adat ialah apa yang khusus dengan perbuatan, manakala uruf pula ialah apa yang khusus dengan ucapan. Manakala adat ada kalanya adat individu dan masyarakat, sedangkan uruf itu hanya diungkapkan kepada apa yang menjadi kebiasaan bagi sesebuah masyarakat ataupun kumpulan. Okey. Kepentingan kaedah al-adah muhakamah. Menurut Imam As-Sayuti berkata, uruf diraikan dalam fiqh dan ia menjadi rujukan dalam banyak masalah yang tidak terhitung banyaknya. Antaranya ialah umur, haid dan baligh, penentuan paling kurang dan paling lama haid, amalan yang menafikan sembahyang, najis yang dimaafkan, jual beli untuk menunjuk mengikut pilihan Imam An-Nawawi dan sebagainya.
Kaedah ini sangat penting terutamanya dalam melaksanakan hukum-hukum syarak dalam keadaan wujudnya perbezaan masa dan tempat. Ini yang dinamakan atau diistilahkan oleh para fuqaha sebagai fi'l waqi', iaitu memahami realiti semasa dan setempat bagi hukum Islam yang hendak dipraktikkan. Seterusnya, oleh itu wajib ke atas mufti untuk mengetahui adat dan uruf bagi sesebuah masyarakat sebelum mengeluarkan sebarang fatwa yang berkaitan, meskipun terpaksa bertanya kepada mereka. Kita teruskan kepada dalil pemakaian adat dan uruf, iaitu dari ayat Uziful auf wa umur bil urufin wal ardi anil jahilin, yang maksudnya terimalah apa yang mudah engkau lakukan dan suruhlah dengan perkara yang baik, serta berpalinglah, jangan dihiraukan orang yang jahil yang degil dengan kejahilannya. Makna uruf berdasarkan dalil di atas adalah perbuatan yang baik dan sifat-sifat terpuji. As-Sayuti menukilkan tafsiran ayat ini daripada Ibnu Al-Qums yang menjelaskan bahawa hendaklah kamu putuskan dengan setiap apa yang dikenali sebagai baik yang tidak ditolak oleh syarak. Dan inilah asas kepada kaedah fiqhiyah tentang pengambil kiraan uruf. Pembahagian uruf. Uruf terdapat banyak bahagian. Antaranya, uruf terbahagi kepada dua bahagian, iaitu adat manusia, adat haiwan, dan adat alam dan adat tabi'in. Okey, saya mulakan. Adat manusia adalah apa yang terbit daripada manusia ataupun sifat manusia secara tabi'in pada sesetengah keadaan, seperti kebiasaan pada kedatangan haid bagi wanita. Seterusnya, iaitu adat haiwan. Adat haiwan maksud apa yang menjadi kebiasaan bagi haiwan apabila ia dilatih dengan suatu kerja seperti anjing, perburuan, helang perburuan dan merpati yang membau surat. Adat alam tabi'in pula ialah apa yang terjadi berpunca daripada faktor luaran seperti kepanasan iklim dan perbezaan musim yang memberi kesan kepada kecepatan balik ataupun kelambatannya. Okey, yang kedua iaitu uruf persekitaran, uruf kauli dan uruf amali. Apa itu uruf dari segi persekitaran? Uruf persekitaran telah terbahagi kepada dua, iaitu uruf kauli dan uruf amali. Uruf kauli membawa maksud apa yang telah tersebar kepada orang ramai dalam penggunaan kalimah atau lafaz, merujuk rangkaian kata yang tertentu kepada satu makna, iaitu yang terlebih cepat tertangkap oleh minda manusia tanpa perlu kepada qarinah atau tanda. Seperti perkataan daging, itu merujuk kepada daging lembut sahaja. Okey, faham? Seterusnya, maksud uruf amali pula ialah apa yang menjadi kebiasaan dalam sebuah masyarakat dengan suatu perbuatan dengan berkaitan dengan kehidupan mereka, seperti makan, minum dan juga hidup bermasyarakat seperti sewa, menyewa, jual beli dan kahwin cerai. Antara contoh uruf amali dari segi perkahwinan adalah diamnya seorang gadis yang baligh apabila ditanya persetujuannya untuk berkahwin dan ia menunjukkan kepada persetujuan dan kerelaan. Keadaan yang malu lalu berdiam apabila ditanya memberi petunjuk secara uruf bahawa dia bersetuju untuk berkahwin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Kulim bin Abdul Nasir, program Diploma Syariah SEM 2. Hari ini saya akan membentangkan tajuk pengaplikasi kaedah dalam muamalat. Okey, yang pertama, al-ma'ruf baina tujar kal masyrutu bainahu. Yang itu yang bermaksud apa yang diketahui di kalangan peniaga adalah seperti yang disyariatkan di kalangan mereka. Okey, contoh aplikasi ialah jual beli tanpa akad, ijab dan kabul antara penjual dan pembeli ialah sah. Yang bermakna yang kita tahu syarat jual beli perlulah ada akad, iaitu ijab dan kabul.
tetapi telah menjadi satu urf ke atas mereka penjual dan pembeli tersebut menjual barangan-barangan yang murah dan tidak berharga tanpa menggunakan akad jual dan beli, dan ianya dikira sah. Dalilnya ialah ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalukum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradi minkum wa la taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu makan, yakni gunakan harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah, yakni tipu, judi dan sebagainya, kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu berbunuh-bunuhan sesama sendiri, sesungguhnya Allah sentiasa mengasihi kamu. Surah An-Nisa ayat 29. Okey, seterusnya pengaplikasikan kaedah dalam munakahat. Urf yang menentukan kelayakan wali dari segi adil, ukuran kepada sekufu suami isteri, kadar nafkah dan tempat tinggal, cara pergaulan baik antara suami isteri dan sebagainya. Okey, yang kedua, urf sebagai syarat untuk berkahwin perlu menghantar hantaran. Telah menjadi satu hukum bagi masyarakat zaman sekarang ni untuk apabila untuk melakukan perkahwinan mereka perlu menghantar hantaran. Sedangkan hantaran itu hanyalah adat sahaja, adat semata-mata, bukannya hukum yang perlu dilakukan untuk berkahwin. Okey, seterusnya pengaplikasikan kaedah dalam kepenggunaan. Okey. Hukum harus kepada tetamu yang hadir ke rumah untuk makan makanan yang dihidangkan kepadanya sebagai layanan tetamu. Okey, yang kedua, hukum harus untuk menziarahi perlu membawa buah tangan. Telah menjadi satu urf dalam kalangan masyarakat apabila untuk menziarahi orang-orang sakit ataupun saudara mara yang jauh, telah menjadi satu kewajipan bagi mereka untuk membawa buah tangan. Sedangkan itu hanyalah perkara yang diharuskan saja, bukan perkara yang wajib untuk dilakukan. Dan akhir sekali, kesimpulannya ialah al-urf dipakai apabila tidak terdapat nas baginya dan menggunakan adat yang tidak melawan hukum syarak. Maksudnya di sini urf ni ialah satu pendapat yang tidak diguna pakai, melainkan apabila tidak ada nas baginya. Jika ada nas bagi sesuatu hukum itu, maka urf akan ditolak tepi, dan maka kita akan menggunakan nas-nas yang ada itu. Dan apabila tidak terdapat nas-nas untuk melakukan sesuatu hukum, maka mereka mengambil adat orang-orang setempat, iaitu urf. Sekian, terima kasih.